Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa dhakkirna mimma nasina. Allahumma faqihna fid din. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah taufik hidayah inayah daripada Allah dapat kita melaksanakan segala perintah Allah taala, dapat kita meninggalkan segala larangan Allah taala, dapat kita mengikut sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita dapat menyambung kuliah bulanan kita, yang mana kuliah bulanan ini untuk Jemaah Surau Dagang Avenue, yang mana kita menyambung kuliah bulanan kita. Kita sambung surah Al-Baqarah, ayat yang ke-96. Surah Al-Baqarah ayat 96. Baik, kita terus kepada ayat kita yang seterusnya daripada surah Al-Baqarah ayat yang ke-96 ni. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. Yang bermaksud, وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ, dan sungguh engkau Muhammad, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau akan mendapati orang-orang Yahudi, yang mana engkau Muhammad akan mendapati mereka, orang-orang Yahudi, manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia. Allah berfirman, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling tamak kepada kehidupan dunia ini adalah orang Yahudi. Paling tamak. Dia tamak dengan kehidupan dunia ini. Wa minal ladina asyraku, bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. Orang musyrik ini orang yang menyengutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya. Baik, manusia yang paling tamak haloba dengan dunia ni adalah golongan Yahudi. Yahudi ni dia sanggup lakukan apa sahaja untuk dunia. Dia sanggup gadaikan agama dia, dia sanggup menipu, dia sanggup menzalimi, dia sanggup buat zalim, dia sanggup buat apa saja untuk kehidupan dunia yang sementara ni. Maka berbeza Yahudi dengan orang Islam. Orang Islam ini, kita tak akan gadaikan agama kita untuk dunia yang sementara ni. Biar kita susah, biar kita susah di dunia ni, tapi kita akan senang di akhirat kelak. Manakala orang Yahudi, Allah berfirman, dia ni cukup tamak, paling tamak dengan kehidupan dunia. Begitu juga dengan orang musyrik, orang yang mereka yang menyekutukan Allah Ta'ala. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanatin. Masing-masing dari mereka, Yahudi dan musyrik, orang Yahudi, orang musyrik, kedua-duanya mereka ini
Ya. Mereka ini berkeinginan, mereka nak umur mereka ini panjangnya 1000 tahun. Ya. Dia berangan, dia nak umur dia ni 1000 tahun. Saya teringat, tuan-tuan pun biasa dengar lah lagu nasyid. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Umur panjang 1000 tahun. Umat akhir zaman ni, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, taklah sepanjang sampai 1000 tahun. Nak jumpa yang umur 100 tahun pun jarang-jarang. Umur Nabi Muhammad, umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni baina 60 was 70, antara 60 dan 70. Ada yang sampai 80, 90, 100. Nak sampai 1000 tahun tak sampailah. Melainkan umur umat yang terdahulu, umur mereka panjang-panjang. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umur tak panjang. 60, 70, 100 pun dah tak larat dah. Tetapi Yahudi dan musyrik ni, orang Yahudi dan orang musyrik punyalah tamak nak umur dia panjangnya 1000 tahun. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita kalau nak minta mohon kepada Allah Ta'ala nak umur panjang boleh, tapi ya Allah, panjangkanlah umurku di dalam mentaati perintahmu, meninggalkan laranganmu, mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjangkanlah umurku menjadi manusia hamba-Mu yang bertakwa kepadamu. Kerana umur panjang, kalau banyak buat dosa, tak guna juga. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tala umuruhu wa khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah umur dia panjang dan banyak dia melakukan amal soleh. Dan seburuk-buruk manusia umur dia panjang, tetapi dia dalam umur dia yang panjang itu, yang Allah Ta'ala berikan kepada dia umur yang panjang, dia banyak melakukan dosa terhadap Allah Ta'ala. Jadi Yahudi dan musyrik ini nak umur 1000 tahun lamanya. Wa ma huwa bimuzahzihi minal azabi ay yu'ammar. Padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab. Umur 1000 tahun, mereka tak akan selamat daripada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mati, di akhirat kelak mereka akan diazab oleh Allah. Setelah mana orang Yahudi dan orang musyrik ini mati, masuk di dalam kubur, mereka akan diazab di dalam kubur. Adanya azab kubur. Di padang mahsyar mereka diazab. Di dalam neraka mereka diazab. Umur 1000 tahun pun tak dapat menyelamatkan mereka daripada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu basirum bima ya'malun. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Allah Maha melihat. Wallahu basirum. Allah Maha melihat apa sahaja, apa jua yang dilakukan oleh Yahudi, oleh orang musyrik, oleh orang kafir, oleh orang munafik. Apa saja yang mereka lakukan, Allah Maha melihat dan Allah Maha mengetahui. Tidak ada satu perkara pun, tidak ada satu perbuatan pun yang dilakukan oleh manusia tidak dilihat oleh Allah, tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala itu Maha mengetahui. Pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu meliputi segala-galanya. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Katakanlah wahai Muhammad, Allah SWT berfirman,
katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa menjadi musuh Jibril, siapa yang menjadi musuh kepada malaikat Jibril alaihi salam. Kita umat Islam rukun iman, beriman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarri minallahi ta'ala. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada rasul, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada qada dan qadar, ketentuan Allah Ta'ala baik dan buruk. Beriman. Maka wajib beriman kepada malaikat. Jadi Allah Ta'ala berfirman, siapa yang menjadi musuh kepada Jibril, siapa yang menjadi musuh kepada Jibril, maka ketahuilah bahawa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah Ta'ala. Siapa yang menjadi musuh kepada malaikat Jibril alaihissalam? Malaikat Jibril inilah yang menurunkan Al-Quran ke dalam hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah Ta'ala, melalui perantaraan Jibril. Nuzul Al-Quran, penurunan Al-Quran, turunnya Al-Quran, penurunan Al-Quran itu. Siapa yang menurunkan Al-Quran itu adalah dia adalah malaikat Jibril alaihissalam. Adalah dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ada yang menceritakan tentang bagaimana Nabi SAW bersabda, bagaimana Nabi SAW menerima wahyu itu. Tuan-tuan boleh rujuklah kisah bagaimana baginda Nabi SAW menerima wahyu. Yang mana surah yang pertama yang Jibril AS ajarkan kepada baginda Nabi SAW, Iqra, bacalah. Yang mana Nabi SAW ketakutan. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Ketika mana Nabi SAW ini menerima wahyu, Nabi SAW ketakutan. Maka ditenangkan oleh isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Baik. Musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan apa kitab-kitab yang terdahulu. Baik. Kitab Al-Quran, Al-Quranul Karim ini kitab Al-Quran yang membenarkan kitab-kitab yang terdahulu. Al-Quran membenarkan kitab Taurat, membenarkan kitab Zabur, membenarkan kitab Injil. Al-Quran datang kemudian diturunkan kepada Nabi yang terakhir, itu Nabi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang turun sebelum Al-Quranul Karim. Ya. Wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Dan Al-Quran ini menjadi petunjuk, hudan. Di awal surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka Al-Quran ini ia merupakan petunjuk. Sebab itu dalam hidup kita tidak boleh meninggalkan Al-Quran. Al-Quran ini dibaca, difahami, diamalkan isi kandungannya Al-Quran ini. Sebab itu Al-Quranul Karim ini, bila mana kita baca, kita mengamalkan dia, dan kita berdoa kepada Allah agar Al-Quran ini di hari akhirat kelak menjadi pembela kita. Lana, pembela kita, dan kita mohon kepada Allah Ta'ala agar Al-Quran ini tidak menjadi mendakwa kita. Kita nak Al-Quran membela kita. Kita tak nak Al-Quran mendakwa kita. Bagaimana kita nak Al-Quran ini memberi syafaat kepada kita, membela kita, maka bacalah Al-Quran, fahami isi kandungan Al-Quran, dan amalkan isi kandungan Al-Quran itu. Maknanya baca saja tak cukup. Baca, faham, amalkan isi kandungan Al-Quran. Fahami, tadabbur Al-Quran, tafsir Al-Quran itu. Fahami, belajar Al-Quran.
khairukum, sabda Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Hudan wa hudan, menjadi petunjuk, wa busyra, serta Al-Quran ini berita gembira, lil mu'minin, Al-Quran ini membawa berita gembira kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah SWT menjanjikan ganjaran, pahala. Allah SWT janjikan syurga. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihat, sesungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh, lahum jannatun tajri min tahtihal anhar, bagi mereka lahum jannatun tajri min tahtihal anhar, bagi mereka syurga yang mengalir di bawahnya air sungai. Ini janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang taat kepada Allah, yang meninggalkan segala larangan Allah, mengikut sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Quran itu menjadi petunjuk, Al-Quran itu membawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Man kana aduwwan lillahi, siapa yang menjadi musuh Allah? Siapa yang menjadi musuh Allah? Wa malaikatihi wa rusulihi, dan menjadi musuh kepada Rasul sallallahu, kepada Rasul-Rasulnya alaihi salam, menjadi musuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga menjadi musuh kepada malaikat-malaikatnya, menjadi musuh kepada Rasul-Rasulnya, wa Jibril wa Mikala, kemudian menjadi musuh kepada malaikat Jibril dan malaikat Mikail alaihi wassalam. Fa innallaha aduwwul lil kafirin, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir. Siapa yang orang kafir ni, mereka ini menjadi aduullah, memusuhi Allah, musuh Allah. Mereka juga memusuhi para malaikat, mereka memusuhi para Rasul alaihi salam, mereka memusuhi para malaikat, mereka memusuhi malaikat Jibril dan malaikat Mikail alaihi salam. Maka bila mana mereka menjadi musuh Allah, musuh malaikat, musuh Rasul, musuh malaikat Jibril dan Mikail, maka Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir. Fa innallaha aduwwul lil kafirin. Allah musuh. Allah itu musuh bagi orang kafir. Orang kafir ini dia memusuhi Allah, memusuhi Rasul, memusuhi para malaikat. Maka ketahuilah bahawasanya Allah musuh kepada orang kafir. Dan orang kafir ini, bila mana dia memerangi Allah, dia memusuhi Allah, dia tak akan menang. Tidak ada yang dapat mengalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah musuh bagi orang-orang yang kafir. Kerana orang kafir musuh kepada Allah, mereka musuh kepada Allah. Mereka menjadi, siapa yang menjadi musuh kepada Allah, menjadi musuh kepada Rasul, menjadi musuh kepada malaikat, maka Allah musuh bagi orang-orang yang kafir. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat, dan sungguh kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas kepadamu Muhammad. Itu Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat-ayat Al-Quran ini, ayat-ayat yang jelas, ayatin bayyinat. Kerana orang kafir ni dia kata apa? Dia kata tak jelas. Dia kata
apa yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni tak jelas lagi. Maka Allah Ta'ala menjawab, wa ma yakfuru biha illal fasiqun, dan tidaklah ada yang mengingkarinya, iaitu orang yang mengingkari Al-Quran yang dibawa oleh baginda Nabi SAW ini, selain orang-orang yang fasik. Yang ingkar kepada Al-Quran yang dibacakan, yang dibawa oleh baginda Nabi SAW ini, yang ingkar itu adalah orang-orang yang fasik. Kalau dia tak fasik, pasti dia beriman dengan Nabi Muhammad SAW, dengan Al-Quran yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Sebab itu sifat mereka, sifat orang Yahudi, orang kafir, orang fasik, orang munafik ni, dia sentiasa ingkar. Al-Quran itu ayatin bayinat, ayat yang jelas. Tiba-tiba dia kata tak jelas. Sebab itu mereka ni meminta sesuatu. Contohnya, mereka kata, kami nak melihat Allah. Arinallaha jahrah. Perlihatkan kepada kami Allah SWT itu secara nyata, jelas. Kenapa tak turun malaikat? Macam-macam permintaan mereka. Mereka ni orang fasik, maka dia akan ingkar kepada Al-Quran. Sedangkan Al-Quran yang diturun oleh Allah SWT melalui perantaraan Jibril AS sudah jelas, tetapi mereka ingkar kerana mereka orang yang fasik. Aw kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum. Dan mengapa setiap kali mereka mengikat janji, sekelompok mereka melanggarnya. Golongan Yahudi ni, berapa kali dia berjanji, dia mungkir janji. Allah Ta'ala mengambil perjanjian dengan Bani Israel, dengan Yahudi. Mengambil perjanjian, dia langgar perjanjian. Mengambil perjanjian lagi, dia mungkir lagi. Allah Ta'ala berfirman, setiap kali mereka mengikat janji, mereka melanggarnya. Maknanya dia mungkir janji. Dia tidak berpegang dengan perjanjian itu. Kita orang Islam, bila mana kita berjanji, kita kena tunaikan janji itu. Kita pegang janji itu. Tetapi golongan Yahudi berjanji, langgar janji. Mengikat perjanjian, melanggar perjanjian tersebut. Bal aktsaruhum la yu'minun, sedangkan sebahagian besar mereka tidak beriman. Sebahagian ramai di kalangan Yahudi ini tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqum minal ladina utul kitaba kitaballahi wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka. Nabi SAW pergi kepada Yahudi. Pergi kepada Yahudi, yang mana Nabi SAW ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan membenarkan kitab Taurat yang ada pada mereka. Dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil itu mengandungi, termaktub, tertulis isi kandungan dia bahawa akan datang seorang Rasul di akhir zaman bernama Nabi Muhammad SAW. Akan ada. Dan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi SAW ini membenarkan apa yang ada pada mereka, iaitu membenarkan Al-Quran, membenarkan kitab Taurat dan kitab Injil. Sebahagian dari orang-orang yang diberi kitab Taurat melemparkan kitab Allah itu ke belakang punggung. Jadi kalau Yahudi ni, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka utul kitab,
diberikan kepada mereka kitab Taurat. Kemudian mereka ni lempar kitab Taurat, kitab Allah Ta'ala itu di belakang mereka. Mereka tak peduli. Dia buang ke belakang dia. Dia campak ke belakang dia. Kitab Taurat yang diberikan kepada mereka. Itu kepada Yahudi, kepada ahli kitab. Ka'annahum la ya'lamun. Seakan-akan mereka tidak tahu. Seolah-olah mereka tak tahu. Padahal mereka kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ahli kitab Yahudi Nasrani ni dia kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mana dia kenal akan anak-anak mereka sendiri. Seorang ayah dia kenal anak dia. Jadi Yahudi Nasrani ahli kitab ni dia kenal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi seolah-olah dia tak kenal. Kitab Taurat yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka itu, mereka campak belakang dia. Seolah-olah dia tak tahu. Padahal dia tahu. Baik. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Baik. Ayat ni panjang sikit. Ayat ke 102. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Ini tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, iaitu mereka yang mengikut, mereka ikut dan mereka baca, mereka ikut apa yang dibaca oleh syaitan pada masa kerajaan Nabi Sulaiman AS. Ini tuan-tuan, bila mana ada golongan yang mengatakan bahawa Nabi Sulaiman itu adalah ahli sihir. Ketika mana Nabi Muhammad SAW ini mengatakan, beritahu kepada mereka bahawa Nabi Sulaiman itu bukan ahli sihir. Nabi Sulaiman ini adalah Nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Sulaiman seorang raja. Beliau adalah seorang Nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi Sulaiman bukanlah ahli sihir. Beza Nabi Sulaiman AS dengan golongan ahli sihir. Ahli sihir ni mereka ikut apa yang dibaca oleh syaitan di zaman, di masa kerajaan Nabi Sulaiman AS. Wa ma kafara Sulaimanu. Nabi Sulaiman itu tidak kafir. Wa ma kafara Sulaiman. Allah Subhanahu Wa Taala menjawab. Bila mana mereka mengatakan bahawa Nabi Sulaiman ni adalah ahli sihir, maka Allah Ta'ala menjawab, wa ma kafara Sulaiman. Nabi Sulaiman itu tidak kafir. Walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Nabi Sulaiman tidak kafir, tetapi syaitan itu dah yang kafir. Nabi Sulaiman tak kafir, yang kafir ini adalah syaitan. Syaitan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Yu'allimunan nasa as-sihra. Mereka mengajarkan kepada manusia sihir. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat Harut dan Marut di negeri Babilonia. Iaitu ada dua malaikat bernama Harut dan satunya lagi nama Marut di negeri Babilonia. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanyalah cubaan bagimu. Yang mana dua orang yang bernama
Harut dan Marut ini, sebelum mereka nak ajarkan sesuatu kepada orang, maka Harut dan Marut ni akan kata apa? Hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Sesungguhnya kami hanyalah cubaan bagimu, sebab itu janganlah kafir. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Maka mereka mempelajari dari keduanya. Maka mereka belajar dengan Harut dan Marut ini. Harut dan Marut. Maka mereka mempelajari dari keduanya apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan isterinya. Mereka belajar sesuatu yang dapat memisahkan suami dengan isteri. Wa ma hum bidarina bihi min ahadin illa biiznillah. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah Ta'ala. Baik, sihir yang mereka belajar ini, mereka tidak dapat mencelakakan seseorang ataupun memberikan mudarat kepada seseorang melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yata'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Maka yang mereka belajar ni, mereka belajar sesuatu yang mencelakakan. Mereka belajar sesuatu yang tidak memberi manfaat kepada mereka. Wa laqad alimuna man ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan sungguh mereka sudah tahu barang siapa membeli menggunakan sihir itu, nescaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Siapa yang maknanya siapa yang membeli menggunakan sihir itu, maknanya dia belajar sihir itu, maka di hari akhirat dia tidak akan dapat keuntungan. Wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Dan sungguh sangat buruk perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir. Dia jual diri dia demi nak belajar sihir itu. Lau kanu ya'lamun, sekiranya mereka tahu. Jadi dalam ayat 102 daripada surah Al-Baqarah ni ayat agak panjang. Jadi kesimpulan dia dalam ayat yang ke-102 ni, iaitu perbezaan antara mukjizat yang dikurniakan oleh Allah SWT kepada para Nabi SAW dengan ahli sihir. Sihir ni hanyalah pendustaan, penipuan, sihir. Sedangkan mukjizat itu merupakan kurniaan daripada Allah. Kalau sihir, ramai orang yang boleh buat. Orang si A belajar sihir, dia boleh buat sihir. B belajar sihir, boleh buat sihir. Tetapi mukjizat hanya Allah Ta'ala kurniakan hanya kepada Rasul. Contohnya mukjizat kepada Nabi Musa AS. Hanya Nabi Musa AS yang dapat mukjizat tersebut. Lempar tongkat, jadi ular. Tongkat dia belah laut, terbelah laut. Dia belah laut, terbelah laut. Dia boleh lalu dengan menyelamatkan Bani Israel. Nabi Musa AS dan Bani Israel. Jadi beza antara sihir dengan mukjizat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apatah lagi sihir-sihir yang meminta pertolongan dengan syaitan iblis, meminta pertolongan dengan jin kafir. Maka sudah pastilah sihir dengan mukjizat tak sama, kerana mukjizat merupakan kurniaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para Nabi Rasul alaihissalam, sedangkan sihir mereka meminta selain daripada Allah, meminta pertolongan, bantuan selain daripada Allah. Mereka telah melakukan perbuatan syirik. Mereka telah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang lain. Walau annahum amanu wattaqaw lamathubatun min 'indillahi khairul law kanu ya'lamun. Dan jika mereka beriman dan bertakwa, kalaulah mereka yang ahli sihir, yang belajar sihir ini, yang menjual diri dia
untuk belajar sihir ini dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan, jika mereka beriman pada Allah, jika mereka bertakwa pada Allah, pahala dari Allah pasti lebih baik. Lamasubatun min indillahi khair. Pahala daripada Allah itu pasti lebih baik kalau mereka beriman. Walau annahum amanu, jika mereka beriman, wattaqau, jika mereka bertakwa, pahala daripada Allah pasti lebih baik. Ya. Lau kanu ya'lamun, sekiranya mereka tahu. Sekiranya mereka tahu, mereka beriman, mereka bertakwa pada Allah, pahala daripada Allah itu pasti lebih baik. Baik, wallahu alam, saya kira cukup. Kita berhenti pada ayat yang ke 103 daripada surah Al-Baqarah. InsyaAllah pada kuliah yang akan datang kita sambung pada ayat yang ke 104 daripada suratul Baqarah. Wallahu alam. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, salah dan silap datang daripada kekurangan, kejahilan. Jadi saya mohon keampunan kepada Allah taala. Saya minta maaf dengan tuan-tuan, puan-puan, semua jemaah surau Dagang Avenue yang menuntun kuliah pada kali ini. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.